Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Majalah National Geography terbitan bulan Februari 2010 mensiarkan satu artikel yang bertajuk Menjual Sawadiyah Asia. Dua nama layak Malaysia telah muncul, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Perhiditan Puan Misdia Muhammad Bashir dan Anson Wong yang merupakan anak Pulau Pinang yang pernah dipenjarakan di Amerika Syarikat selama 71 bulan atas kesalahan penyeludupan haiwan dia ke sana di bawah Leksi Act. Puan Misdia telah membuat kenyataan dan temuduga bahawa hukumannya dijatuhkan kepada Anson berdasarkan kepada Leksi Act adalah tidak sah dan beliau menuduh pula US Fish and Wildlife Service telah menganiaya Anson. Kenyataan Puan Misdia telah menjejaskan imej Malaysia seolah-olah negara kita sudah menjadi satu pusat perlindungan kepada aktiviti penyeludupan haiwan dia. Adakah perlu mengadakan satu akta untuk menghakkan kuasa seseorang pegawai yang mengeluarkan sesuatu kenyataan yang menggedudukan dan memalukan, seolah-olah negara kita telah membenarkan kegiatan haram begitu? Apakah sesebuah jawatan kuasa bebas diwujudkan untuk menyiasat hubungan antara seorang pegawai yang telah berpihak kepada penjenayah penyeludupan hidupan dia demi membersihkan imej negara kita? Bahagian 3 akta ini menyatakan bahawa selain pemeliharaan proses pembaikbakaan dalam golongan komersial juga memerlukan lesen. Apa yang dimaksudkan dengan pembaikbakaan dalam golongan komersial? Adakah tiap-tiap anak ataupun turut binatang yang dilahirkan juga perlu belanjakan wang untuk dapatkan lesen? Kalau begini, cepatlah kaya Jabatan Perhiditan boleh standing dengan Petronas nanti. Sila Menteri berikan penjelasan. Saya ingin menyentuh fasa 7 yang bertujuan untuk membenarkan seseorang pegawai untuk membawa senjata semasa bertugas. Kelaguan terhadap fasa ini adalah seperti berikut. 1. Apakah tujuan utama seseorang pegawai membawa senjata semasa bertugas? Menembak binatang atau orang, ataupun setakat menggetah? 2. Adakah semua bidang tugas memerlukan senjata dibawakan ataupun cuma bidang tugas tertentu sahaja yang dibenarkan membawakan senjata? Sila senaraikan secara terperinci. Setahu saya semasa sebulan membanteras penyeludupan binatang dia, pegawai perhiditan dilapisi oleh polis ataupun polis hutan yang bersenjata api. Adakah pihak polis tidak perlu lagi dalam kerja sebulan sebegini? 3. Sila senaraikan pangkat pegawai yang berhak membawakan senjata semasa bertugas. Apakah mekanisme yang digunakan untuk mengawal penggunaan senjata supaya masalah penyalahgunaan kuasa tidak berlaku? Tuan Yang Dipertua, dalam fasa 15 bertujuan untuk memberi pegawai berlesen kuasa untuk menggunakan syarat tambahan ataupun menggubal ataupun mana-mana syarat pada lesen, permit ataupun permit khas. Siapakah pegawai yang berhak berlakukan kuasa ini? Bukankah semua syarat telah termaktub semasa proses permohonan lesen ataupun permit, dan pegawai cuma berhak tidak membenarkan pembaharuan lesen setelah tamat tempohnya? Jikalau pemberian lesen telah didapati melanggar
syarat-syarat yang termaktub. Kalau pegawai berkuasa sebegini, tentulah pemegang lesen tidak dena lagi kerana perlu was-was atas air muka pegawai dan mendoakan supaya tidak dibatalkan lesen serta-merta ataupun dikenakan syarat tambahan. Ini bermakna pegawai tersebut memiliki kuasa yang terlalu besar untuk menentukan nasib pemegang lesen. Bagaimana bentuk kawalan boleh dikenakan ke atas pegawai yang telah menyalahgunakan kuasa atas dorongan emosi ataupun nafsu. Begitu juga dengan fasa 23 memperuntukkan bahawa pegawai berlesen boleh mengantung atau membatalkan satu lesen, permit atau khas laran keadaan tertentu. Apakah definisi keadaan tertentu yang boleh memuaskan hati semua pihak? Bukanlah pegawai berlesen yang mendeka bentukkan keadaan tertentu. Satu definisi yang kabuh dan akan menimbulkan kekeliruan nanti. Yang anehnya, fasa 25 pula menyatakan bahawa layuan keputusan permohonan lesen cuma boleh ditujukan kepada menteri. Apakah kerja pegawai berlesen sebenar dan bukankah pengarah yang menguruskan sesuatu layuan sebelum sampai kepada menteri? Fasa 41 memperuntukkan bahawa pemungut sarang burung berlesen hendaklah menjual sarang burung yang dipungut orangnya kepada peniaga berlesen atau ahli taksidermi berlesen. Yang saya ingin tanya ialah, siapakah peniaga berlesen atau ahli taksidermi berlesen yang dimasukkan? Adakah mereka dilantik oleh menteri ataupun jabatan yang diberi kuasa tunggal dalam bidang jual beli ini? Setahu saya, perniagaan sarang ini memerlukan lesen bangunan dari Majlis Daerah dan sijil kebersihan sekeliling dari jabatan alam sekitar. Pegawai jabatan perkhidmatan tidak benar datang untuk membuat tinjauan, memeriksa baka, memerhatikan persekitaran dan sebagainya dalam bidang ini. Pemungut sarang burung boleh menjual sarang burung kepada mana-mana pembeli mengikut harga pasaran semasa. Bukankah kuasa diberikan kepada peniaga berlesen ataupun taksidermi berlesen adalah tidak adil dan merupakan satu monopoli ataupun dita darah? Sila Menteri berikan penjelasan. Sekian, terima kasih.